المؤمنين صلاة وسلاما على عباده المتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ففهمناها سليمان وكلما آتينا حكما وعلما سخرنا مع دولة الجبال يسبحن وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين. اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحسن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين والعلماء العاملين حز المرسلين وإمام المتقي برحمتك يا ارحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih lagi panjang umur kita di dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah. Inilah dikatakan kelebihan fadda ala kathir min ibadil mu'minin, kelebihan sentiasa tidak terputus-putus di atas hamba-hamba Allah yang soleh, yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa kullu maqsudin mahmud yumkinu tawassul bisidqi wal kidhbul jami'a fal kidhbu fihi al haram wa in amkana tawassulu bil kidhbi duna sidqi fal kidhbu fihi mubahun in kana husulu dhalik إن كان حصول ذلك المقصود مباحا وواجب إن كان مقصود واجبا فمهما كان في صدق سفك دم مسلم قد اختفى من الظالمين والكذب فيه واجب ومهما كان لا يتم المقصود حرب أو إصلاح ذات بين أو الاستمالة القلب المجني عليه إلا بالكذب فالكذب فيه مباح إلا أنه ينبغي أن يحترز منه ما أمكن. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومنا في الدارين يا رب العالمين. Artinya, bermula tiap-tiap maksud yang kepujian yang dapat menyampai kepadanya dengan benar dan dengan berdusta persamaan, maka dusta itu haram. Jikalau sampai dapat menyampaikan akan maksud itu dengan berdusta tiada dapat dengan benar, maka berdusta itu mubah. Jika ada yang dihasil itu mubah, maka wajib berdusta itu. Jika ada maksud itu wajib, maka misal demikian itu, manakala ada di dalam yang benar itu menumpahkan darah muslimin dan sembunyi daripada orang yang zalim, maka berdosa itu di dalamnya itu wajib. Dan manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang bughal atau mendamaikan orang yang berkelahi atau hendak menyenangkan akan hati orang yang lalu akan dia, melainkan dengan berdusta, maka berdusta di dalam demikian itu harus, tetapi bahawa segera dipelihara daripada berdusta itu sedapat-dapatnya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, bermula tiap-tiap maksud tujuan. Maksud yakni suatu tujuan untuk mencapai sesuatu perkara itu yang kepujian, yakni yang bagus, yang dapat menyampai kepadanya dengan benar. Kita nak menyampai sesuatu perkara itu untuk yang bagus, tetapi untuk menyampai suatu kebenaran dengan kita berdusta persamaan, maka berdusta di dalam itu haram. Nak khabar perkara yang baik, suatu yang bagus untuk yang kebenaran lah,
Tetapi berdusta itu ada persamaan dengan yang haram, perdustaan ada persamaan dengan yang kazib, yang berbohong ni. Maka dusta itu haram, tak boleh. Maknanya kalau tak boleh, ada jalan lain lagi, kita boleh usaha lagi, kerana ada persamaan situ. Dan jikalau dapat menyampai akan maksud itu dengan berdusta, tiada dapat dengan benar, melainkan jikalau ni panggil ghayah, maksudnya tak dapat tidak lah. Kalau tak dapat tidak, mesti kena berdusta dengan jalan inilah untuk menyampaikan suatu kebenaran. Dan jikalau dapat menyampaikan akan maksud dengan berdusta itu, kita nak cerita hak perkara sebenar, terpaksa di atas jalan yang berdusta, tidak dapat dengan jalan yang benar, maka itu berdusta itu hanya mubah, harus saja. Harus saja nak berdusta itu. Jika ada yang dihasil itu mubah, jika sesuatu yang kita nak hasil itu yang mubah, nak yang harus, mubah ni yakni yang harus untuk mencapai sesuatu matlamat tu, maka wajib berdusta. Maka wajib kita boleh berdusta. Jika ada maksud itu wajib, hak tadi hak mubah, boleh berdusta disebabkan tak ada jalan lain dah melainkan jalan berdusta itu, maka harus. Jika ada maksud itu wajib, maksud tujuan hak yang sangat penting ni wajib, maka misal demikian itu, manakala di dalam benar itu menumpah darah. Kita jika ada dusta itu maksud yang wajib, dapat kita mesti kena bohong, disebabkan iaitu nak menyampaikan suatu kebenaran yang membahayakan, yang menumpahkan darah orang muslimin. Macam sebelum ni lah Imam Ghazali sebut, harus kita ataupun harus wajib kita berdusta jika seorang tu nak bunuh orang, nak menumpah darah ni, maka kita boleh berdusta kepada orang tersebut hak nak cari nak bunuh dia ni. Itu kalau contohnya dia lari belakang rumah kita, kita kata ada tu belakang, ada duduk belakang masuk lorong tu, harus boleh, wajib, kerana membahayakan. Dulu-dulu pun begitu juga. Zaman kita kecil-kecil kat buka utah begitu dulu, saya lah dulu bila boleh kejar orang main dadah kuda ni, dia masuk dalam pokok utah, boleh tanya, adik-adik nampak ada orang lalu tak? Ketika tu kita kata tak tahu apa-apa. Ada, tu ada. Jadi kalau keadaan kita budak sekalipun, ataupun kita lebih lagi kita orang dewasa, kalau keadaan begitu, kita kena khabar kepada pihak berkuasa kerana membahayakan. Hak tu bukan jalan sunat berdusta. Dia itu jalan tidak boleh berdusta. Itu ada haram kalau kita berdusta ketika itu kerana membahayakan. Tetapi kalulah orang yang cari dia tu bukan di kalangan orang yang ada kaki tangan ataupun kaki tangan kerajaan, pegawai dan sebagainya, saja nak bunuh, nak balas dendam dan sebagainya, maka perkara itu harus kita tak cerita, tak boleh cerita kerana membahayakan dia orang tu. Takut dia jumpa, dia katok, dia pukul dan sebagainya sampai lembek situ ataupun mati situ, maka tak boleh. Ada jalan dia. Sebab tu dia sebut di sini, ada kalanya untuk menumpah darah tu wajib kita bersembunyi, kalau tidak kaitan dengan apa-apa perundangan dan sebagainya. Maka berdusta di dalamnya itu wajib manakala tiada sempurna maksud berperang sabil atau berperang dengan orang boghal, yakni orang yang melampau, maka boleh berdusta kerana jalan dia tu jalan dia salah. Maknanya dia nak berperang dengan perang sabil ni bukan jalan yang sebenar, bukan orang panggil daurat dan sebagainya, saja nak bunuh, suka bunuh orang, atau berperang dengan orang bulgak, orang melampau, yakni nak menghadapi dengan orang yang melampau ni, atau mendamaikan akan orang yang berkelahi,
ataupun kita nak mendamaikan orang berkelahi, boleh juga. Harus harus kita mendamaikan dia dengan kita menyatakan perkara lain supaya maksud tu. Tapi jagalah, maknanya jaga-jaga, maksudnya Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala menyatakan nak mendamaikan antara saudara yang berkelahi ini, berhati-hati al-iman ta'ammu li'adihima, hendaklah kamu berhati-hati di antara keduanya, kata Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Bimbang kamu pula di syok sebagai orang yang ketiga. Dia nak mendamaikan dua ni, dia ni balas pula dengan A, lepas tu B pula balas ni dia, jadi habis pula dia balas. Jadi dia boleh mendamaikan antara tu katakanlah disebut oleh ulama, katakanlah kata kalau contohnya A tu mana hak panggil hak tu nama sabu, hak tu nama samak. Tu sabu ni misal kata jahat sangat, misal kata kita berkata sama sabu tu dia tenang dah, ada masalah dah sabu tu. Dan sabu kisalan kepada kamu. Kata sama kata betul ke aku tahu dia jahat sabu ni, misal kata dak dia kisalan gini, dia tak kata apa-apa dah. Tu nak mendamaikan, tengok keadaan. Tapi kalau kita nyata sungguh pada diri kita kejahatan sungguh sabu ini, maka diperbahaskan oleh ulama tidak harus kita mendamaikan. Kerana seolah-olah kita mengambil ton najis, kita gabung pula dengan yang baik ini. Sama kita tahu sama ni baik, misal kata sama baik, tujuan kita nak mendamaikan ni, tapi hakikatnya sabu ni memang jahat sungguh. Contoh dia memang jahat sungguh, maka tidak harus kita mendamaikan orang yang di dalam kekotoran. Tu kita tahu dah dia ni perangai begini, ataupun orang ni perangai begini. Maka kita tahu dia sabu ini dia balas orang ni disebabkan perkara begini. Maka kita nak jalan reda, kita nak mendamaikan, itu bagus, jangan harus. Tetapi dan kita kena berhati-hati, satu. Yang kedua, kita kena tengok betul ke keadaan sabu itu, atau sabu itu orang yang jahat sungguh, jenis panggil bahar orang, pukul orang dan sebagainya. Lalu kita ambil samak baik balik, menyebabkan harta samak jadi hilang, harta mutu rosak dan sebagainya, disebabkan sabu tu. Itu ada diperbahaskan. Cuma nak mendamaikan antara saudara yang berkelahi ataupun perkara kecil-kecil saja, diharuskan. Mana diharuskan untuk iaitu saudara yang berkelahi ini atau hendak menyenangkan akan hati orang yang dilalui akan dia, atau orang dilukai akan dia, orang, atau kita nak yang kita ikut tu tulis apa itu? Maksudnya? Dia? Atau nak melindungi akan harta orang yang dilukai ke apa? Iaitu atau nak hendak menyenangkan atau nak melindungi akan harta orang yang kaya ni. Itu ada sudah disebut di belakang. Maknanya harta orang kaya ni nak dirampok. Itu dia nak dirampok oleh orang-orang jahat, iaitu nak dirampas dan sebagainya. Maka kita harus kita berdusta. Dia kata harta situ, harta si fulang tu, ditanya hati A tu kan, tu kita kata bukan. Kita tahu dia ni ini nak rompok, ataupun dia kata kebun durian tu, kebun orang sekian-sekian tu, kita kata kita tahu dia ni tak ada apa-apa, tak tahu mana tu.
maka kita harus berbohong kerana bimbang ni. Ni tahu perkara ni harus kita berbohong. Tak kira lah apa-apa, kerana nak meselamatkan ni. Melainkan dengan berdusta, melainkan ke mana-mana di jalan berdusta, maka dia harus. Maka berdusta di dalam demikian itu harus. Maka hak tadi tu, bahkan di belakang tu hak tadi sebelum ni pun ada disebut boleh, iaitu kita berdusta, iaitu orang yang hendak dibunuh dengan zalim, orang nak mengampaskan harta pertuhan orang, atau memelihara harta orang muslimin, atau isteri orang muslimin nak dizalimi, atau nak mendamaikan antara dua isteri yang berkelahi, maka itu harus kita berdusta. Itu jawapan-jawapan yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Tetapi dalam bahasa Arab ni panggil al-isra' ni dita'ambil qalbi, maknanya kena berhati-hati sungguh. Walaupun boleh, walaupun dia harus, tetapi bahawa sayugianya dia pelihara daripada berdusta itu barang sedapat-dapatnya. Kalau boleh, kita usahalah jangan belajar berdusta-dusta walaupun dia harus. Kerana hak tadilah sebelum ni Imam Ghazali kata apa, kadang-kadang mula-mula kita berdusta yang sunat, tetapi takut mengundang kepada berdusta yang sungguh. Maknanya kalau tak dapat tidak, kena berdusta-berdustalah, ada masalah yang harus. Tetapi kalau boleh sedapat-dapatnya kita eloklah. Maknanya eloklah, cari jalan lain. Tu kalau orang nak mendamaikan orang, cari jalan yang baik, begini sejuk seorang. Tapi kalau dah dapat tidak nak mendamai, mesti dengan jalan berdusta juga, maka terpaksalah. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab Imam Al-Ghazali dia bimbang, takut berdusta itu mengundang kepada hak dusta sungguh tu. Takut hak begitu dia kata. Sebab dia sebut dah sebelum ni, sayugianya kamu elok daripada berdusta. Lepas tu tetapi dia sebut dalam Isra' ni berhati-hati untuk menjagakan hati kita ni supaya tidak ajar mulut kita ni suka berdusta, walaupun perkara yang harus, walaupun boleh, tak haram untuk mendamaikan, untuk ni, tetapi mesti berhati-hati. Kalau boleh kita jauhkan, elok daripada ni hak yang kita menjadi orang yang suka berdusta ni. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala. Tapi kalau dapat tidak, kena berdusta juga, bahaya ni, gini-gini, maka dia harus seperti mana Imam Ghazali dah sebut tadi tu. Qala musannif rahimahullahu taala. Kedua, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji, maka hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap suatu yang engkau janji itu. Jangan engkau menyalahi akan janjimu itu, melainkan dengan sebab lemah dan sebab darurah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi fa huwa munafiqun, wa in sama wa shalla, man idza haddatha kadhiba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina qana, wa idza tumina khana." Rawahu Baihaqi. Ini keluarkan Imam Baihaqi, riwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya, dan tiga perkara, barang siapa yang ada salah suatu yang demikian itu di dalamnya, maka iaitu munafik. Jika ada ia puasa dan sembahyang sekalipun, pertama, seorang yang apabila berjanji ia menyalahi ia akan janjinya. Ketiga, seorang yang apabila dipercaya orang akan dia ni, maka khianat ia akan dia. Ketiga, qal musannif rahimahullahu taala. Kata al-Imam Al-Ghazali, yakni daripada Syekh Abdul Samad Al-Limbani, nakal daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia kata engkau peliharalah, kedua, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji. Hak pertama sebelum ni, jangan berdusta, maknanya berhati-hati. Kalau boleh elok daripada dusta hak yang sunat, kalau dapat tidak, berdusta juga, kerana membahaya, takut cenderung ke arah dusta yang sungguh. Yang kedua ni, engkau peliharakan lidahmu daripada menyalahi janji, dan hendaklah engkau sempurnakan tiap-tiap suatu yang engkau janji itu,
dan jangan engkau menyalahi akan janjimu itu dengan sebab, melainkan dengan sebab lemah dan daurah. Jangan sesekali memungkiri janji. Ni bahaya orang yang memungkiri janji ni. Sehingga Nabi SAW menyatakan, "Thalathun man kunna fih." 3 perkara barang siapa yang ada salah satu daripada keduanya, wa in sama wa salla, jika dia puasa sunat, puasa Ramadan, sembahyang, tunjuk sembahyang begini sana sini misal kata, tapi berbohong, ni bahaya. Na'udzubillah min zalik. Orang yang berbohong, menyalahi janji dia ni, maka orang itu adalah ciri-ciri orang munafik. Na'udzubillah min zalik. Walaupun dia sembahyang, walaupun dia tunjuk bagus sekalipun, tapi kalau dia berdusta, lebih lagi kalau berdusta itu iaitu orang yang di bawah hang begitu ramai, jadi khalifah dalam rumah tangga, berbohong kepada anak isteri, ini munafik ni. Ataupun pemimpin berbohong kepada rakyatnya, itu munafik. Na'udzubillah min zalik. Bahkan Al-Imam Syaukani rahimallahu ta'ala, aku bimbang orang-orang yang duduk di bawahan orang-orang yang berbohong itu, akan mereka dapat kesan kejahatan demi kejahatan, satu persatu kejahatan, disebabkan dia berbohong. Sebab tanda ciri orang munafik, ni yang disebut oleh Nabi SAW, idza haddatha kadhiba. Itu ciri dia pertama. Bila pertama seorang apabila dia berjanji, ia menyalahi janji dia. Berjanji sungguh-sungguh gini, nak waktu ni. Akhir sekali tak tunai janji dia. Na'udzubillah, ni sangat bahaya. Inilah yang disebut oleh Imam As-Sambasi rahimahullahu ta'ala, sesebuah kekeluarga ataupun sesebuah kerajaan dan sebagainya, ada kira dalam organisasi ke, ataupun dalam pejabat ke, dalam hak kecil ke hak besar ke, ataupun salah seorang di antara keduanya dia berbungkir janji, berbohong, maka itulah tanda kerosakan fasadil ardh, merupakan kerosakan di atas muka bumi ini. Ta'ammulul ibadah, kalau kamu melihat suasana begitu, kata Al-Imam As-Sambasi rahimahullahu ta'ala, perteguhlah kamu kepada ibadah kamu, berhati-hati kamu, dan kamu mesti mengajak manusia supaya berhati-hati dengan orang-orang yang suka memungkiri janji. Na'udzubillah min zalik ni. Ini bahaya. Tu demi sesuatu kekuasaan, sanggup berjanji berbohong. Na'udzubillah min zalik. Ini yang disebut oleh para ulama terdahulu. Sebab tu Al-Imam Syekh Izzuddin Abdul Salam, dia sangat tegah. Dia sangat tegah perkara ni bila dia berdepan dengan Saleh ketika pemerintahan di Jamshid Syria. Ketika berlaku sesuatu perjanjian sedikit sebanyak, ada janji-janji ni, dia teguh batal ni. Syekh Izzuddin Abdul Salam, boleh kita baca sejarah-sejarah dia ni, hebat. Kerana dia bimbang merosok seseorang itu disebabkan dia suka berjanji. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita nak berjanji pun, orang kata malam ni di rumah saya, ataupun esok gini Rasulullah cukup masyhur bila seorang Al-Rajul Nabi sallam, orang lelaki bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau keadaan begini wahai Rasulullah? Aku berjanji ni. Maka kata Rasulullah, qul insyaallah. Tu insyaallah. Tu walaupun kita boleh buat, kita kata tak apa, saya buat je, saya boleh buat tu, insyaallah. Tu jika kamu menyebut insyaallah, maka ketika itu Allah tidak termasuk dalam kamu mungkin janji. Kita ni ada surat sikit ni, awak jemput pergi rumah kenduri kahwin, berapa bulan sekian, kita kata insya-Allah. Tu insya-Allah. Maka kalau salah kita mudarat ke ataupun sibuk tak lain ke, tak dapat nak mari, maka tuan rumah dah kata dia ni munafik. Dia kata baru ni saya bagi surat pada dia supaya dia hadir, dia tak mari. Dia mungkin janji sungguh ni.
Tu munafik dah kali ni. Tak boleh. Bahkan orang yang berkata begitu haram bagi al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Tak boleh kata, sebab orang sudah letak insya-Allah. Tapi bagaimana pula di persoalan dibahaskan oleh para ulama, orang tanya Imam An-Nawawi, kalau dia sebut insya-Allah tapi dalam hati dia disebut aku tak mugi kan, masa aku nak pergi, tu niat tu tak mugi dah, sebut insya-Allah, maka itu dikata berjanji. Tak boleh, nyatakan insya-Allah. Tapi kalau niat aku tak mugi dah, tapi kalau kita niat dalam hati kita insya-Allah, aku dah sibuk ataupun dah pergi ada kerja-kerja lain, insya-Allah kemari, ada hati itu tak apa. Tapi kalau menerima surat itu, jemputan itu, lalu dalam hati taubat aku dah pergi, tu misal kata contoh, organ kita taubat aku dah pergi, tu dalam hati tu niat yang salah dah, maka itu orang panggil dikatakan berdusta. Sebab itulah penting sebut insya-Allah. Tu bila orang kita berjanji dengan seseorang. Dan ketiga, bila dia berjanji, dia berbohong dan seorang yang diberi kepercayaan, tu bila diberi amanah, dia khianat. Ni orang yang ni wa idza haddatha, bila dia pertama sekali, wa idza haddasa, pertama tak ada itu di situ. Cikgu nampak ada tak? Tinggal dia kelafaz tinggal tu. Idza haddatha kadhiba, bila bercakap bohong, cakap bohong semua. Ni jenis cakap, tapi percakapan dia itu sangat meyakinkan orang kadang-kadang. Tapi hakikat ni dia berbohong. Itu paling bahaya. Tindak sa'alasi zamanun, akan timbul satu zaman Nabi kata alimul lisan, al-munafiqun alimul lisan. Aku paling takut kata Rasulullah, setakut-takut kepada umatku kata Rasulullah, orang munafik alimul lisan. Orang munafik tapi alim pada lidah dia, cakap agama lah. Kalau tak patut dia cakap agama, dia bercakap dia lebih pada alim ulama kadang-kadang. Ni cakapan lidah dia ni. Ini berbohong. Ni alim. Orang panggil alim pada lidah, pandai bercakap. Jadi cakapan dia kadang-kadang orang terpedaya. Orang yang tidak mengetahui ataupun orang yang tidak mendapat suatu petunjuk daripada Allah akan terpedaya dengan percakapan dia ni. Idza haddatsa kadhiba. Apa dia bercakap, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan bila dia berjanji, dia memungkiri janji. Hak tadilah. Dia berjanji, janji itu, janji ini, janji ini, dia berbohong. Sebab tu dosa paling besar berjanji dengan orang kerana menyakiti, kerana hasrat orang, hati orang ni tertanya-tanya mana, tapi dia berbohong. Na'udzubillah min zalik. Fasadil ardh, ini muncul tanda-tanda di akhir zaman yang dibahaskan oleh Imam Al-Zahabi rahimahullahu taala, bahwasanya muncul di akhir zaman golongan-golongan begini. Fasadil ardh, ini tanda nak kemusnahan bumi, tanda di akhir zaman dah. Tu kerana orang menanti-nanti, tu bang, janji-janji. Na'udzubillah min zalik ni. Lebih lagi rakyat menanti-nanti janji khususnya, maka tak boleh. Apatah lagi diri kita berjanji saudara kita sesama seorang sama seorang pun tak boleh, apatah lagi ramai. Na'udzubillah min zalik. Tak boleh. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah, khana, dia khianat. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa taala beri amanah kepada dia. Allah Taala beri amanah kepada dia berkaitan dengan dalam rumah tangga, dia khianat. Allah beri kesihatan pada dia, dia khianat. Allah beri kekuasaan dalam mementah sebuah negara, dia khianat. Allah Subhanahu wa taala beri kepada dia kesihatan berjalan kaki, dia khianat. Dia khianat pemberian Allah. Sebab itulah Allah menyatakan, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang yang beriman, la takhunullah, jangan kamu khianati Allah, wa takhunu amanatikum, jangan kamu mengkhianati Allah, janji-janji Allah, dan
Jangan kamu khianat juga amanah daripada Allah. Allah beri amanah kesihatan kita, tubuh badan kita, banyak lagi kekuasaan yang Allah beri, jawatan itu. Jangan sama-sama kena kamu khianat, kerana itu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala, ketiga, engkau peliharakan lidahmu daripada mengumpat akan orang kerana firman Allah Subhanahu wa taala, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula akhihi maitan fakarihtumuh. Jangan mengumpat setengah daripada kamu, setengah kat yang lain. Ini nak berbicara berkaitan dengan mengumpat pula ni, iaitu ada mengumpat yang diboleh, ada mengumpat yang tidak diboleh. Ada mengumpat yang harus, yang boleh, ada mengumpat yang haram, tak boleh. Ini ada yang akan dibahaskan di belakang itu. Ketiga, engkau peliharakan lidahmu. Jadi kita berhenti di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini menjadi manfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memelihara kita dan menguatkan kita dalam ibadah, dan sentiasa memelihara kita daripada segala kejahatan, bala dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Jadi sekali ini dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.